Baru-baru ni ada satu video yang viral gila pasal seorang perempuan cantik pakai baju warna oranye, tangan semua kena garis, siap kena rantai besi lagi tu. Nampak macam bahaya gila kan? Dia macam pelik apa pasal perempuan lawa-lawa tapi pakai baju prison jumpsuit and dia punya background music lagu Ava Max yang bertajuk Sweet But Psycho. Video behind the scene ke tu? Video tu sebenarnya dah post pada tahun 2013 guys. Memang dah lama gila video tu tapi baru sekarang nak viral gila satu dunia. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni dunia internet memang dah berkembang dengan pesat gila gang. We are on top of humanization achievement. Semua benda dah jadi senang. Nak bayar bil ke, nak beli makanan, nak beli barang, semua dekat ujung jari je. Tak payah korang sibuk nak keluar pergi beratur panjang-panjang, berkejar-kejar macam orang dulu-dulu tu. Nampak tak kemudahan yang kita dah achieve sekarang ni? Maju gila gang. Sumpah kalau korang post gambar bogil sekarang, confirm esok dah viral gila guys. Tak percaya? Wah, alright guys. Okay, kita dah jauh sangat episode ni. We go back to our story. Video ni start viral gila bila ada seorang mamat dekat Twitter ni post satu tweet yang mengatakan I like this one. Lepas tu ada link dekat belakang dia. Tapi bila korang tekan link tu, memang dah tak ada dah video tu dekat Twitter because admin Twitter dah block video tu. Sebab apa diorang block video tu? Jom kita explore the story sama-sama. Let's go. This video is sponsored by Magic Blur. Okay guys, cerita dia macam ni tau. Ada seorang perempuan ni, nama dia Isabella Yunmi Guzman, yang dilahirkan pada bulan Jun tahun 1995. So kalau tahun 1995, maksudnya sekarang ni dia berumur 25 tahun guys. Tapi benda ni terjadi pada tahun 2013 and masa tu dia baru berumur 18 tahun. Kita semua boleh nampak yang dia ni normal. Macam kita semua ni, dari paras rupa dia pun kita dah boleh agak yang dia just a normal person. Isabella ni duduk dengan mak dia yang bernama Yunmi Hoi di Aurora, Colorado, USA. Masa tu mak dia berumur 47 tahun guys. Tu ubah panas. Keluarga diorang sangat bahagia. Masa dia kecil sampailah dia besar, dia ni memang tak ada buat hal guys. Sangat baik, happy go lucky gitu. Tapi pada satu hari mak bapak diorang bercerai. Mungkin disebabkan oleh tak ada persefahaman antara diorang, so bercerai lah. So bila mak bapak diorang bercerai, confirm lah hak penjagaan tu turun kepada mak dia guys. Mak dia yang jaga Isabella ni sampailah besar. Tak lama lepas tu kan, mak dia ni pergi kahwin dengan laki lain yang bernama Ryan Hoi. Baru dia cerai terus kahwin lain. Kemungkinan maybe mak dia ni dah kenal dulu dengan Ryan Hoi masa mak dia tu masih lagi isteri kepada Robert Guzman. Maybe lah. Lepas je mak dia tu kahwin dengan Ryan Hoi, start dari sinilah Isabella benci dengan mak dia sangat-sangat. Sebelum mak dia kahwin dengan laki tu, mak dia tanya dulu dengan Isabella, minta izin dengan Isabella. Memang Isabella ni tak bagi mak dia kahwin dengan laki lain sebenarnya. So bila mak dia berdegil juga nak kahwin dengan laki lain, dekat sinilah satu perasaan benci tu timbul terhadap mak dia. Isabella ni anggap mak dia ni ego terlampau tinggi tanpa fikirkan perasaan dia, perasaan seorang anak. Sebab Isabella ni memang tak nak orang lain jadi bapa dia selain daripada Robert Guzman. Dah lah baru bercerai, lepas tu kau boleh pula terus kahwin lain buat perangai mak dia ni. Dah lah si Isabella tu baru je trauma dengan perceraian dorang. Lepas tu ditambah pula dengan perkahwinan mak dia dengan lelaki yang dia anggap tu macam terlampau asing untuk diri dia. Tragik tu cerita dia ni sebenarnya. Dekat sinilah permulaan kepada segala-galanya yang akan berlaku guys. Bermulalah si Isabella ni perang mulut dengan mak dia, maki-maki mak dia. Padahal dulu dia tak macam tu tau guys. Dulu dia memang dengar gila cakap mak dia, sayang mak dia. Nampak gila lah yang dia ni memang tak suka mak dia ni kahwin dengan laki lain. Macam kuat melawan gitulah. Padahal kan guys, masa mak dia dengan laki tu masih couple kan, Isabella ni sangat hormat mak dia. Memang tak lawan cakap langsung, ikut je kehendak mak dia. Starting lepas diorang kahwin and laki tu stay dalam satu rumah. Spoiler dekat sini geng. Korang faham-faham sendirilah. Isabella ni gaduh mulut dengan mak dia. Memang mula-mula nampak macam biasa, tapi lama-lama dia pergi makinya mak dia tu. Sampai satu tahap tu Isabella ni pukul mak dia tau. Apa pun yang terjadi, mak dia still jaga Isabella dengan baik and dia still nak mempertahankan hak penjagaan dia terhadap Isabella. Itulah kasih seorang ibu. Walaupun Isabella ni selalu pukul dia, selalu maki dia, lawan cakap, tapi dia tak ada niat pun nak halau Isabella untuk keluar dari rumah tu ataupun kasih bapak kandung dia sendiri yang jaga. Biarlah dia
sendiri yang jaga anak dia depan mata. Macam tu lah. Macam mak-mak kita lah semua kan. Macam tak biasa pula. Okay, cerita dia macam ni guys. Pada 27 Ogos tahun 2013, jiran-jiran di persekitaran rumah dorang bagi tahu Yun Mi Hoi, iaitu maknya si Isabella ni, yang Isabella ni bawa lelaki masuk rumah masa mak dia pergi kerja ataupun masa mak dia tak ada dekat rumah. And then bila mak dia dah balik rumah, lelaki tu akan keluar ikut pintu belakang. So sebenarnya lelaki yang Isabella bawa masuk rumah tu adalah sebenarnya boyfriend dia guys. Buat hal juga si Isabella ni, mangkuk ayun betul. Jadi bila mak dia dapat tahu benda tu, mak dia menyigap, nak pasal pula kau bawa jantan masuk dalam rumah aku ni? Geram, kalau aku pun menyigap kan. Bergaduhlah diorang, bertengkar. Mula-mula tu mak dia ni tegur si Isabella ni baik-baik je, tak marah-marah pun. Dia punya sayang tu dia tegur macam biasa, cara baik lah orang kata kan. Tapi si Isabella ni kan memang dia nak melawan je lepas mak dia kahwin dengan lelaki lain. So jadilah pertengkaran yang besar. Nampak gila lah dekat situ, yang si Isabella ni marah, yang tersangat-sangat marah dekat mak dia, sampai kan dia ludah muka mak dia tu guys. Dia ludah muka mak dia tu. Gila bapak tu. And then Brian Hoi, bapa tirinya si Isabella ni, cuba nak leraikan, tapi dia sekali kena maki guys. Memang tak boleh buat apa sebab dia bapa tiri kan. So pada keesokan harinya, pada 28 Ogos 2013, mak dia ada dapat email daripada Isabella yang berbunyi, kau akan terima balasannya, ataupun dalam bahasa Inggeris, you will pay, yang bermaksud macam kau akan terima atas apa yang kau dah buat. Macam tu lah. Masa tu mak dia ni still lagi dekat office tengah kerja. Bila je dia dah dapat email tu, dia pun rasa macam terancam kan. Dia rasa macam tergugat lah dia punya keamanan dia tu kan, dengan email yang si Isabella tu bagi. Sebab dia sendiri tahu yang anak dia tu macam mana. Dia pun dah berapa banyak kali kena pukul dengan si Isabella tu. So disebabkan dia rasa macam tak berapa nak selamat, dia terus call polis dulu. First dia call polis, and then dia call Ryan Hoi, dia punya lelaki baru dia. Dia bagi tahu lah yang dia dapat email berupa macam ancaman daripada Isabella. And dia bagi tahulah dekat polis, dekat dia punya lelaki dia, yang dia ada bertengkar dengan anak dia semalam. And tak lama lepas tu guys, polis pun datanglah ke rumah. At that time mak dia ni masih lagi ada dekat office tengah kerja, and Isabella ni ada dekat rumah. So polis pun bagi amaran and nasihat dekat dia supaya dia tak buat benda-benda yang di luar jangkaan, contohnya membunuh tu semualah. Polis sendiri bagi tahu masa diorang datang rumah, memang Isabella punya muka memang tak ada riak takut langsung tau. Muka selamba dia, selamba badak dia je, muka sepusing gitu kan. Okay. Masa polis bagi nasihat tu pun dia diam je, dia okeykan je apa yang polis tu cakap. Okay, alright, okay, okay. Lepas dah settle semua tu, polis pun belah dari rumah diorang. And sebelum belah tu, polis tu call mak dia, cakap yang mak dia tu dah boleh balik rumah. Kita orang dah nasihatkan dia dah, balik rumah, tak payah takut dah, okay je, no problem kan. Walaupun polis dah bagi nasihat dekat Isabella, mak dia still dalam ketakutan guys. Mak dia tu takut apa-apa yang terjadi dekat diri dia kan. So masa mak dia on the way nak balik tu, mak dia call bapa kandungnya si Isabella ni untuk datang bagi nasihat dekat dia, si Robert lah, Robert Guzman. Manalah tahu kan boleh redakan dia punya marah tu, sebab dia dengan bapak dia boleh dikatakan akrab kancing gitu. Macam tu kan. So bapak kandungnya si Isabella ni, Robert Guzman, datang ke rumah dorang and bagi nasihat semua. Bapak dia cakap, kau kena dengar cakap mak kau tak boleh lawan macam ni Isabel. Kau buat macam ni tak baik, kau kena hormat orang tua, kau tahu tak? Dorang pun borak-borak lah sambil menyaksikan tumbuhan hijau, binatang-binatang, burung, kriket, apa benda semualah. Pandai-pandai je aku tambah. Tapi masa tu Isabella ni ada cakap dekat bapak dia yang dia memang benci gila dekat mak dia tu, sebab mak dia tu ego gila, tak faham perasaan dia. Macam tu lah bunyinya lebih kurang. Tak lama lepas tu bapak dia dah habis bagi nasihat semua, bapak dia pun gerak. Okey lah ni anak aku dah okey ni agaknya kan. Tibalah masanya mak dia pula sampai ke rumah dengan perasaan yang masih lagi orang kata tu takut lah kan, orang kata berjaga-jaga lah. Masa lebih kurang pukul 9:30 malam. So bila dah takut tu, mak dia terus lari naik atas masuk bilik air. Rupa-rupanya guys, si Isabella ni memang dah tunggu mak dia dari tadi. Mak dia ni lari sebab kena kejar dengan Isabella guys. Ryan Hoi masa tu dekat ruangan makan, standby nak makan. Sebab tu dia tak tahu apa-apa yang terjadi, apa yang jadi sebenarnya kan. Itu yang dia tak nampak apa yang berlaku. Ryan Hoi ni dapat tahu bila dia ada dengar bunyi bising dekat tingkat atas, bunyi orang menjerit, bunyi macam orang kena pukul lah, kena pap,
Gitulah kan. Aku pula lebih. Bila dah dengar macam tu, dia terus lari naik atas. Tak fikir panjang geng, sambil jerit nama bini dia. Memang dalam otak dia fikirkan bini dia je. Tapi si Isabella ni dengar bunyi jeritan Ryan Hui tadi, and dia terus tutup pintu and tahan pintu tu dengan bontot dia. So bila Ryan Hui ni cuba buka pintu, tak boleh guys, sebab Isabella tahan guna bontot dia tadi tu kan. Bila si Ryan Hui start tendang pintu, Isabella terus kunci pintu. Masa Ryan Hui jerit-jerit nama bini dia, and dia pun cuba pujuk si Isabella ni, tiba-tiba dia dengar lagi bunyi pam 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 kat dalam bilik air tu. Macam kena tibai lah kan. Tak lama lepas tu Isabella pun buka pintu and terus lari keluar daripada bilik air sambil pegang pisau geng yang tengah berlumuran darah. Masa itulah Ryan Hui terkejut gila bila dia nampak dengan mata kepala dia sendiri isteri dia terbaring atas lantai toilet dengan keadaan yang berlumuran darah, penuh tikaman dekat muka and leher isteri dia, and dia nampak kayu baseball ada dekat sebelah isteri dia. Masa tu isteri dia memang dah nazak sangat, muka memang dah hancur gila guys. Mana taknya 151 tikaman dekat muka and leher tau. Dekat leher guys. Gila tu. Kesian babe. Ryan Hui tak fikir panjang, dia terus call polis. And masa Ryan Hui tengah cakap dengan polis tu, si Isabella ni dapat dengar tau. Dapat dengar dia orang tengah call tu kan. And then dia pun terus lari dari rumah tu dengan keadaan baju dia, rambut dia, muka dia penuh dengan darah guys. Lepas tu polis pun sampai ke tempat kejadian, and diorang mengesahkan yang Yun Mi Hui dah meninggal dunia pada pukul 10.38 malam. Sekarang ni masa polis sampai tu, memang Isabella ni sempat lari, and dia masa tu memang dah hadir dekat sebuah kedai runcit yang tak jauh pun dari rumah dia. Masa dia sampai dekat kedai tu, dia cakap dia ni baru je lepas kena rogol, and dia minta tolong pekerja kedai tu jangan call polis. Dia pun minta kebenaran kepada pekerja kedai tu untuk bersihkan satu badan dia yang penuh dengan darah guys. Memang pekerja tu percayalah, sebab dia pun panik kan. Tiba-tiba je perempuan masuk cakap dia kena rogol dengan baju penuh dengan darah tu kan. Kalau Kero pun percayalah if the situation seem like that lah. Tapi masalahnya sekarang ni pekerja tu boleh pula dengar cakap dia jangan report polis. Dia pun tak report lah polis. Bila si Isabella ni dah settle semua, baju semua dah tukar, rambut semua dah bersih, dia pun terus belah dari kedai tu. Memang tak tunggu lama guys, sebab dia tahu dia akan jadi wanted gila. 16 jam lepas polis sibuk cari dia, akhirnya polis jumpa juga. Korang nak tahu jumpa dekat mana? Polis jumpa Isabella ni dekat dalam garaj rumah orang. Entah macam mana dia boleh masuk dalam tu geng, aku pun tak tahulah. Jadi bapaknya Isabella ni, Robert Guzman, jadi makin sedih lah. Dah lah baru je bekas bini dia meninggal, ditambah pula dengan anak dia sendiri kena tangkap dengan polis. Dia memang rasa bersalah gila lah, sebab dia ingat masa dia nasihatkan Isabella tu, Isabella terima dengan apa yang dia cakap, terimalah dengan apa yang dia nasihatkan kepada Isabella tu. Rupanya tak. So jadi makin bersalah gila lah dia, sebab bini dia tu mati di tangan anak dia sendiri guys. Anak kandung dia tau, bukan anak tiri, bukan anak angkat guys, anak kandung bunuh mak dia sendiri guys. 151 tikaman dekat muka, dekat leher. Okey, lepas dah settle kena tangkap semua, memang mahkamah tak nak simpan kes ni lama-lama sebab kes ni dianggap kes yang berat, first degree murder case. So mahkamah terus buat persidangan pada 30 Ogos, tarikh kena tangkap 28 Ogos. So gapnya hanya 2 hari je. Memang lincah gila, memang tak nak lama-lama kes ni. So dekat sinilah guys yang viral gila babeng tu. Masa dekat mahkamah, kalau korang tengok betul-betul muka dia ni memang tak ada rasa bersalah langsung guys. Boleh pula dia senyum main mata dengan wartawan. Aku tak pandai buat macam mana kan. Kalau orang buat salah macam mana, diorang akan tunduk kan. Macam tu kan. Ni tak guys, mukanya relax je, macam nothing happen gitu. So masa dekat mahkamah, hakim tanyalah dengan si Isabella ni, apa yang menyebabkan kau berdendam sangat dengan mak kau sampai kau nak bunuh dia macam tu sekali? And then korang tahu tak dia cakap apa? Dia cakap dia memang tak suka gila dengan mak dia ni. Dia benci sangat-sangat dengan mak dia. And dia juga cakap yang mak kandung dia bukanlah Yun Mi Hui. Dia mengaku sendiri mak kandung dia adalah orang yang bernama Cecilia, iaitu suara and imagination dia sejak dia kecil lagi. Dari si Isabella ni kecil lagi sampailah sekarang, suara tu and susuk tubuh tulah yang selalu bermain dalam fikiran dia guys. Dia ingat tu mak dia guys. And pada satu hari, masa tu mak dia ni dah kahwin dengan lelaki lain, si Ryan Hui itulah. Tiba-tiba suara tu arahkan dia, suruh dia bunuh mak dia sendiri, Yun Mi Hui tu. Isabella pun tanyalah dekat suara tu, kenapa nak bunuh dia? And suara tu cakap, bila kau bunuh Yun Mi Hui, kau akan selamatkan satu dunia. Papa seram tu, dia punya imagination ni dah macam setan tu yang suruh. So hakim pun suruh Isabella ni pergi buat pemeriksaan
pemeriksaan mental, and doktor pun mengesahkan yang dia ni sebenarnya sakit mental. Nama saintifik dia adalah schizophrenia. Bapak susah nak sebut. Yang di mana dia tak dapat nak bezakan dunia reality and dunia halusinasi dia tu, ataupun dia punya dunia imagination dia. So bila keputusan pemeriksaan mental tu mahkamah dah dapat, dorang pun buat keputusan yang Isabella ni tak bersalah sebab dia adalah seorang pesakit mental. Bila tak bersalah, tak semestinya dibebaskan sebab dia ada sakit mental. Betul, sakit mental guys. So dorang letak dia dekat hospital sakit jiwa untuk bagi treatment ke atas sakit yang dialami oleh diri dia tu. Hospital tu dekat Colorado. Masa dia dekat dalam hospital ni lah, dia selalu pandang ke ruangan kosong yang ada, and dia akan borak sorang-sorang and ketawa sorang-sorang. Dia still macam berhalusinasi lagi. Dia punya layan lagi dia punya imagination tu. And then pada 2014 dia dipindahkan ke hospital sakit jiwa dekat Pueblo. Sampai sekarang memang tak ada info pasal Isabella Guzman ni dekat mana dia berada sekarang, macam mana condition dia sekarang kan. So macam tu lah cerita dia. Korang rasa macam mana? Sedih tak sedih? Sadis tak sadis? Walau macam mana pun kita semua kena ingat lah, kita kena hormat orang tua kita, mak bapak kita, sebab diorang yang dah jaga kita dari kecil sampailah kau besar gedabak tinggi lampai. Jaga anak bukan senang tau. Nanti korang dah kahwin, korang tahulah macam mana mak bapak korang jaga korang dulu. So ingatlah, hormati dan sayangi orang tua kita. Sekian from Carol series. See you on next video. Bye bye. Assalamualaikum. Panas. Panas dok pakai topi. Uish, rambut aku basah ni, betul tak? Okay, macam ni. Mantap. Baik. Panas. Mana dok pakai topi, serius dok.